Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof. So, aku dah lama tak post video dan ramai juga tanya aku kat mana. Abang, ke mana bang? Aku busy tau. So, aku tak boleh nak post video lah buat masa sekarang ni. Tapi, aku nak post video ni sebab aku tak nak bagi korang terlepas peluang lah. Peluang yang kemasan orang cakap tentang Wahid Invest. So, kalau korang nak tahu macam mana nak maksimalkan profit korang dalam Wahid Invest, kena tengok video ni sampai habis. Okay? Jom kita tengok. Okay, hari tu aku dapat banyak DM, terutamanya daripada kalangan korang yang tengok video aku pasal Wahid Invest yang aku invest 15,000, 16,000 tu lah. Dan ramai tanya, lepas diorang masuk, kenapa rugi bang? Ada yang untung, ada yang rugi, okay? Okay, sebenarnya ni bergantung pada timing yang korang masuk juga. Tapi tak semestinya korang akan rugi tu rugi lah. Sebenarnya rugi yang korang tu unrealized, maknanya dia tak realisasikan lagi, maknanya korang bukanlah rugi yang sebenar selagi korang tak jual. Okay, jadi ada beberapa cara lah yang aku tak ajar korang dalam video tu, macam mana nak memaksimumkan profit atau macam mana nak minimumkan risiko korang bila korang melabur dalam Wahid Invest ni. Okay, aku juga guna cara ni and aku akan ajar korang lah supaya korang tak tertinggal macam tu dalam melakukan pelaburan patuh syariah pertama korang. Okay. Okay, jom kita tengok 3 tips yang aku akan bagi ni. Okay, tips pertama adalah DCA atau dikenali sebagai Daily Cost Averaging. Okay, mungkin ramai lagi daripada korang yang tak tahu apa tu Daily Cost Averaging. Okay, term ni banyak digunakan kalau korang masuk dalam grup Wahid Invest lah. Daily Cost Averaging, cara mudahnya adalah bila kau melabur tak kira harga Wahid Invest masa tu. Okay, contohnya Wahid Invest tengah turun, kau beli tetap pada awal bulan ataupun masa gaji. Lepas tu Wahid Invest tengah harga tinggi, kau beli juga, tak kira harga kau akan beli. So itulah daily cost averaging. And in the end, harga yang kau beli tu sama ada tinggi rendah, dia akan average tengah-tengah. So maknanya risiko kau akan kurang and profit kau akan maintain kat situ. Dia tak akan rugi banyak sangat, dia tak akan untung banyak sangat. Okay, dia just nice. So kalau korang tak faham lagi, aku akan terangkan dalam situasi yang mudah untuk kita tengok lah. Okay, so bayangkan kau ada duit 10,000 keluar daripada Aisina. Oh, baiknya Perdana Menteri bagi keluarkan duit Aisina RM10,000. So kau dapat RM10,000, kau fikir, aku nak invest secara lump sum ke? Aku nak invest sikit-sikit dalam Wahid Invest. Jadi mungkin benda ni pernah berlaku kan? Contohnya lah, kau invest lump sum RM10,000 tu dalam Wahid Invest, tapi kau tak tahu harga tu rendah atau tinggi kan? Kau beli pucuk ke, kau beli bottom, kau tak tahu. So kau invest lah RM10,000 dalam lump sum. So kalau harga tu naik, alhamdulillah kau for profit. Tapi kalau kau beli di harga pucuk RM10,000 tu, dia turun untuk sepanjang tahun tu, kau akan rugi. Kau akan dapat unrealized loss. Okay, jadi itulah risiko bila kau beli lump sum. Maknanya semua duit kau tu akan tanggung dalam satu risiko tu. Tapi kau beli DCA pula, kau invest secara sikit-sikit. Okay, kau tahu harga masa tu tengah rendah, so kau beli banyak sikit dalam 2,500. Okay, lepas tu bulan depan tu harga dia tinggi sikit daripada bulan lepas tu, kau belilah sikit-sikit, kau beli 1,000. Okay, 2,500, 1,000. Lepas tu bulan depan tu lagi harga dia makin rendah. Okay, kau invest banyak sikit, 2,500. Lepas tu harga yang tinggi dengan harga rendah tu, dia untung dengan rugi dia akan bergerak closer to each other. Maknanya dia akan bergerak rapat-rapat. Dia akan macam averagekan lah harga tu. Lepas tu at the end of the year, semua RM10,000 tu kau akan beli dengan harga average. Kau akan beli dengan harga apa cakap, aku tak tahu average bahasa Melayu apa, tapi kau tahu lah, average. So risiko kau untuk rugi rendah, tapi keuntungan kau pun rendah. Maknanya dia just nice je kat tengah-tengah. So macam mana nak buat DCA dalam Wahid Invest kan? Okay, bagi yang tak tahu, dekat Wahid Invest dia ada deposit mengikut bulan, minggu atau tu lah. Kau boleh setkan sendiri dia punya deposit tu. Jadi untuk yang bagus, aku recommendkan sebanyak RM150 sebulan atau RM160 sebulan. Tapi kalau kau tak nak, kau boleh buat je minimum frequent deposit tu sebanyak RM100 sebulan. Okay, itulah DCA. Okay, untuk tips kedua pula adalah kau untuk invest secara lump sum. Tapi tips ni susah sikit sebab kau kena
identify bottom price tu. Contohnya lah, yang macam aku cakap tadi, kau ada RM10,000 kau nak invest secara lump sum. Kau tak nak buat DCA, kau malas. Untuk lump sum ni, kau kena banyak research pasal waktu atau timing yang sesuai untuk kau invest secara penuh ni lah. Contohnya sekarang adalah masa yang terbaik lah untuk kau invest secara lump sum, sebab sekarang harga wahid invest $38, iaitu bersamaan dengan harga pada bulan September atau bulan Oktober tahun lepas. Okay? Contohnya lah, kau beli daripada tahun lepas, jadi kau tak ada hati tinggal bas jauh sangat kan. Jadi kalau kau beli sekarang, chance kau untuk dapat high percentage return adalah tinggi. Okay, aku nak bagi satu situasi lah macam mana penting kau nak cari price point yang bagus untuk lump sum tu. Okay, contohnya kau tak tahu, kau tak buat research. Kau beli pada harga $43 seunit. Okay? Kau beli $43, lepas tu dia turun jadi $38. Okay? Kau dah rugi $5 kat situ. Tapi sebaliknya, kalau kau beli lump sum pada $38, bila dia naik $10, kau akan untung $10 seunit. So itulah pentingnya research bila kau buat lump sum ni. So kau macam kena tahu sedikit technical analysis lah. Contohnya resistance dekat mana, price yang kau kena beli, kau kena buy. So aku cadangkan kau orang masuk grup-grup wahid invest lah. And biasanya abang-abang sini kat situ yang dah tahu pasal wahid invest ni, dia akan ajar sedikit sebanyak lah dekat price mana yang korang patut beli. So anggap je ibarat diskaun lah. Okay? Kalau iPhone diskaun RM1,000, RM2,000, kau beli kan. Tapi kalau wahid diskaun, kau komplain kenapa turun. Okay? Instead kau kena beli, kau kena anggap ni sebagai diskaun. Kalau kau boleh, kau deposit banyak-banyak. So itulah bagusnya kalau kau beli lump sum. Aku tahu kau beli bottom price lah, aku cakap. Okay, so ini pula tips ketiga lah. Okay, ni bukan tips pun, ni macam nasihat lah untuk kau invest secara awal. Kau invest pada usia muda. Contohnya aku student, aku invest awal sebab aku tahu potential return yang aku boleh dapat daripada investing awal. Okay, aku bagi satu situasi lagi, banyak situasi, tapi aku bagi satu situasi lagi nak menggambarkan betapa pentingnya untuk kita invest awal ni. Okay, ada Ali dan Abu. Okay, Ali dia invest pada umur 19 tahun. Okay, masa tu dia dah kerja McDonald 19 tahun. So dia invest RM2,000 setahun. RM2,000 setahun atau 160 lebih lah sebulan. Lepas tu Abu pula dia invest pada umur 26 tahun. So perbezaan tahun yang dia orang invest adalah sebanyak 7 tahun. Okay, cakap lah 40 tahun dia orang nak berhenti. Dia orang nak nak beli kereta ke kan, nak beli rumah ke. So dekat situ, untuk 2000 tahun tu yang dia orang invest, kita assume lah harga saham yang dia orang beli naik 10% setahun. Pada umur 40 tahun, Ali akan ada sebanyak RM95,000. 90 lebih lah, RM95,000. Tapi Abu pula hanya ada sebanyak RM61,000 je macam tu. So perbezaan sebanyak RM35,000 lebih. Perbezaan dia 7 tahun je, tapi beza dia RM30,000. Okay, tu kalau dia orang nak invest, berhenti invest pada umur 40 tahun. Tapi kalau dia orang nak teruskan sampai umur persaraan, sampai umur 65 tahun, perbezaan dia lagi ketara. So Ali akan ada 1.03 juta. Dia dah jadi jutawan pada umur 65 tahun, pada umur persaraan. Manakala Abu pula yang start 7 tahun lewat je, dia start 7 tahun lewat je, dia akan ada 880,000. Tak sampai 1 juta pun. Padahal beza dia 7 tahun je. 7 tahun. Beza dia 180,000 lebih. Banyak kan. Tapi jangan risau, invest sikit. Kalau kau rasa kau start lewat, kau invest lebih banyak daripada yang aku cakap tadi. So bagi yang sesuai macam 30 tahun, kau boleh invest 3,500 kot setahun. Okay? By the end of 65 tahun tu, kau dah jadi jutawan lah. So mungkin korang tertanya juga, faham, tapi wahid invest ada ke 65 tahun lagi? Aku dah tua ke masa tu? Adalah, dia kan ETF. ETF contohnya, aku ambil ETF Amerika punya SP500. Yang tu dia buat masa tahun 1920 1920 tu. Sekarang dah 2023. So dah 100 tahun lah SP500 tu, ETF tu. Maknanya ETF ni tahan lama. Kalau lah wahid invest ni lingkup pun, dia orang akan cover balik duit yang kau telah invest tu. So duit korang memang terjamin lah. Jadi jangan risau kalau korang nak invest awal ke lewat ke. Cuma pastikan korang invest and korang kira berapa duit yang korang nak bila korang nak bersara tu. So inilah betapa pentingnya orang cakap financial education. Okay,
Okay, aku rasa dah cukup lah. 3 tips, okay. Satu, DCA, daily cost averaging. Kau invest mengikut bulan, tak kira lah harga tinggi ke rendah. Yang kedua adalah lump sum pada harga bottom atau bottom feeder lah aku cakap. Bila harga rendah je kau beli, bila harga rendah je kau beli. Itulah bottom feeder. And tiga adalah invest early. Okay, invest early ni penting sebab semakin awal kau invest, semakin rendah monthly commitment yang kau boleh letak sebagai investment. Okay, so itulah 3 tips penting lah. And aku tahu ada je yang tengok video ni and tak register lagi Wahid Invest. And kau tengok sebab keluar recommendation or kau rasa macam nak start Wahid Invest tapi tak tahu nak start mana, jangan risau. Kau boleh tengok video aku, ada kat video sini. Ada 2 video aku tentang Wahid Invest dekat ni. Berapa yang aku dapat bila labur 15,000. Lepas tu ada juga cara-cara nak start Wahid Invest. Ni lagi mudah, aku buat bawah daripada 5 minit je. Okay, itu adalah 2 video yang aku telah buat pasal Wahid Invest kan. And kalau kau nak skip semua tu, kau boleh je guna link aku, Mohbin 3336, atau aku letak kat sini Mohbin 336. Kau guna kod tu bila kau register Wahid Invest, and kau akan dapat RM10 free. Bila kau labur RM100. Okay, so kau akan total, kau akan dapat RM110. Siapa nak beli kau RM10? Aku cadangkan kau mula melabur sekarang sebab Wahid ni baguslah pada orang Muslim, terutama kita yang suka pelaburan patut syariah. And dia orang pun dah di approve oleh Security Commission. So aku rasa tak ada highest recognition daripada Security Commission. Okay, seperti biasa, siapa yang tak subscribe lagi, tolonglah subscribe aku yang baru je sampai 5,000 subscriber. Wow. Okay, tepuk tangan sikit. And korang boleh je nak komen apa-apa dekat bawah tu, aku akan baca. And kalau soalan kau bukan soalan yang bodoh, aku akan komen lah. Aku akan balas. Okay, itu je. Bye. Assalamualaikum. Bye. Keluar. Shoo. Aku tak nak tengok lah. Shoo.